Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk sesi ulang kaji unit 7 panjang, jisim dan isi padu cecair. Kamu boleh rujuk buku kerja kamu, muka surat 67 hingga 68. Jadi kita akan bincangkan cara untuk menjawab soalan kertas 2. Okey. Kita perhatikan dulu soalan yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air sirap di dalam 3 bekas PQ dan R. Okay, ada 3 bekas yang mengandungi air sirap. Kita lihat di sini bekas P mengandungi 3,5 liter air sirap. Bekas Q mengandungi 0,85 liter air sirap. Manakala bekas R mengandungi 2,09 liter air sirap. Soalannya, hitung jumlah isi padu air sirap di dalam ketiga-tiga bekas tu. Ini senang. Jumlah adalah kata kunci bagi apa? Okay, hitung jumlah isi padu air sirap di dalam ketiga-tiga bekas itu. Kebetulan, ketiga-tiga bekas itu mengandungi air sirap yang ditulis dalam bentuk nombor perpuluhan. Kemudian unitnya pun sama. Jadi tak ada masalah. Buat terus saja. Buat bentuk lazim. Okay, B. Jumlah isi padu air sirap di dalam bekas Q dan bekas R dituang sama banyak ke dalam 20 biji gelas. Hitung isi padu air sirap di dalam setiap gelas. Okay, kata kunci di sini jumlah juga. Jadi jumlah adalah operasi tambah. Jumlah isi padu bukan ketiga-tiga tapi kedua kerja. Kedua bekas dia, bekas Q dan bekas R dah tambah. Kemudian dituang sama banyak. Tuang sama banyak adalah operasi. Okay, yang sama banyak, sama adil, sama rata adalah operasi bagi. Bagikan 20, tambah dulu, kemudian bagi 20. Ini adalah kata kunci bagi operasi bagi ya, sama banyak. Kemudian hitung isi padu air sirap dalam setiap gelas. Ini menguatkan lagi hendak soalan ialah nak isi padu air sirap di dalam setiap gelas. Setiap gelas maksudnya satu gelas. Jadi kalau satu gelas, mestilah isi padu airnya bertambah sedikit dan melibatkan nombor yang makin kecil. Jadi kalau makin kecil, kita bahagikan 20. Jadi ada dua kata kunci untuk menunjukkan operasi bahagi. Jadi awak, cikgu dah tunjukkan cara kerja dalam bentuk ayat matematik. Awak cuma buat bentuk lazim, tambah dan bahagi. Sebab tambah ni dalam kurungan, jadi buat tambah dulu. Kemudian bahagi 20. Dapatlah isi padu air sirap di dalam satu gelas tersebut. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan rumah Ken, rumah Nitis, rumah Su, Li, sebuah taman rekreasi dan sebuah sekolah. Okay, ini adalah gambar yang menunjukkan kedudukan rumah Ken, rumah Nitis, rumah Su, Li, sebuah taman rekreasi dan sebuah sekolah. Okay, kita tengok kenyataan yang A. Jarak dari rumah Nitis ke rumah rekreasi itu, Nitis ke taman rekreasi itu adalah 1,5 km lebih jauh daripada jarak dari rumah Ken ke taman rekreasi melalui sekolah. Kita perhatikan gambar ni pun kita tahu jarak rumah Nitis ke taman rekreasi kelihatan lebih jauh berbanding dengan jarak rumah Ken ke taman rekreasi melalui sekolah. Okey. Berapakah jarak dalam kilometer rumah Nitis ke taman rekreasi melalui sekolah? Ditanya jarak rumah Nitis. Ini rumah Nitis. Jarak rumah Nitis ke taman rekreasi melalui sekolah. Okey, jadi kata kenyataannya jarak rumah Nitis ke taman rekreasi adalah 1/5 km lebih jauh. Lebih adalah tambahlah lebih jauh daripada jarak dari rumah Ken ke taman rekreasi. Jadi 1/5 ini adalah nombor bercampur. 1/5, satu tu kita biarkan, satu adalah 1,0 dalam perpuluhan, manakala 1/5 km kepada perpuluhan 1 km bagi 5 adalah 0.2 km. Kalau awak masih tak pandai nak congak lagi, 1/5 buat bentuk lazim. Jadi sebenarnya 1/5 km adalah bersamaan dengan 1.2 km. Maknanya jarak rumah Nitis ke taman rekreasi adalah 1.2 km lebih jauh daripada jarak rumah Ken ke taman rekreasi. Maka kita perlu cari jarak rumah Ken dulu. Okay. Jarak rumah Ken ialah
5.18 km nak ke taman rekreasi tambah 4.5 km. Ini adalah jarak rumah Ken ke taman rekreasi. Manakala soalan meminta jarak rumah Nitis. Jadi rumah Nitis adalah 1.2 km lebih daripada jarak rumah Ken. Maka kita tambahkan sajalah. Jadi awak buat bentuk lazim 2 kali tambah. Okey, itu saja untuk soalan 2A. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan 2B. Sudi berulang-alik ke taman rekreasi melalui sekolah sebanyak 2 kali. Kita gariskan kata kunci berulang-alik. Dia pergi saja, dia pergi dan balik sebanyak 2 kali. Maksudnya, tunjukkan pengiraan kamu untuk membuktikan bahawa jumlah jarak perjalanan Sudi adalah 28.2. Ini adalah soalan pembuktian. Kamu kena buktikan sama ada kenyataan 2B ni adalah benar ataupun salah. Kalau kamu tak katakan dia benar, kamu hilang 1 markah. Awak akan dapat 2 markah. Awak tunjuk jalan kerja, tak cakap benar atau salah, kamu akan dapat 2 markah. Maka untuk mendapatkan 3 markah, kena tunjukkan pengiraan kamu sama ada dia dapat 28.2 km ulang dan alik tu, kemudian menyatakan benar atau salah, baru dah dapat 3 markah penuh. Okay, kalau cikgu lukiskan arka dari rumah ke sekolah, jarak perjalanan Sudi adalah 3 km. Dari sekolah ke taman rekreasi, jarak perjalanannya adalah 4.5 km. Maka jarak perjalanan pergi saja adalah 3 km tambah 4.5 km. Kalau dia balik, jarak perjalanan pergi dan balik sekali, maksudnya 3 km tambah 4.5 km ni darabkan 2. Tapi sebanyak 2 kali. Pergi, balik, pergi, balik. Maksudnya 3 km tambah 4.5 km ini berulang sebanyak 4 kali. Maka kamu sebenarnya boleh buat operasi. Tambah dulu 3 km tambah 4.5 km, itu jarak perjalanan pergi saja. Dah dapat, darabkan dengan 4 kali. Sebab dia berulang 4 kali. Pergi, balik, balik. Okay. Kamu boleh tunjukkan pengiraan dengan bentuk lazim dan nyatakan sama ada pernyataan ini adalah benar ataupun palsu. Okay. Baiklah, kita terus kepada soalan yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan jisim tepung di dalam 3 bungkusan J, K dan L. Hitung jumlah jisim dalam kilogram tepung dalam ketiga-tiga bungkusan itu. Okay, jumlah jisim, tak ada masalah. Jumlah adalah tambah. Awak kena tambahkan 2.1 kg tambah 17 per 10 kg tambah 3 kg 40 gram. Okay, cikgu dah tuliskan di sini. Tapi bentuk nombornya tak sama. Jadi 21 kg nombor perpuluhan. 17 per 10 kg ni jadikan nombor perpuluhan juga. Okay, kita boleh gerakkan. 7 per 10 adalah 7 bagi 10. Jadi gerakkan ke kiri sekali akan dapat 1.7 kg. Okay, yang 3 kilo 40 gram, 3 kilo biarkan 40 gram jadikan kilogram. 40 gram kepada kilogram adalah 40 bahagi 1000 akan dapat, okay, pindahkan 3 kali sebab 1000 ada 3 sifar, ingat lagi pindahkan 3 kali 40 gram ni akan dapat sifar perpuluhan sifar 4 kg. Jadi sebenarnya 3 kilo 40 gram adalah bersamaan dengan 3 kilo tambah sifar perpuluhan sifar 4 kg adalah 3 perpuluhan sifar 4 kg. Bila dah ketiga-tiga bungkusan ni dalam bentuk nombor perpuluhan kilogram, kamu boleh buat bentuk lazim dan tambahkan seperti biasa sebab unit dah sama. Baiklah, kita terus kepada soalan 3B. Tepung di dalam bungkusan L dituang ke dalam bungkusan C dan bungkusan K supaya ketiga-tiga bungkusan itu mempunyai jisim yang sama. Kita perhatikan jisim tepung di L lebih banyak, itu 3 + 4 kg. Jadi perlu dituangkan ke dalam bungkusan K dan bungkusan J supaya mempunyai jisim yang sama. Jadi hitung jisim tepung yang perlu dituangkan ke dalam bungkusan K. Diminta berapa jisim yang perlu dituangkan dalam bungkusan K daripada L ni. Maka kita perlu cari dulu. Kita dah cari tadi jumlah jisim ketiga-tiga bungkusan tersebut. Okay. Kita tambah. Kemudian kita akan dapat 6.84 kg bila dah tambah. Kemudian kita bahagi 3 sebab kita nak
samakan semua jisim dalam ketiga-tiga bungkusan tu. Dah dapat jawapan berapa sepatutnya setiap tepung itu ada dalam bungkusan tersebut. Awak akan dapat anu yang warna kuning ni. Dah dapat ni, awak bahagi buat bentuk lazim, dapatlah yang anu kuning ni. Kemudian ambil nilai anu kuning ni supaya dapat nilai yang sini, anu kuning ni. Jadi berapa banyakkah tepung L nak dimasukkan kepada tepung K. Jadi dapat jawapan yang ni, tolakkan dengan 1/7 kilogram. Dapatlah jumlah tepung, jisim tepung yang perlu dituangkan dalam bungkusan A. L dituangkan K berapa. Jadi cikgu dah tunjukkan jalan kerja, awak buat, tukar je ayat matematik ni kepada bentuk lazim. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat. Rajah di sebelah menunjukkan jisim 4 biji buah naga. Ada 4 biji buah naga di atas penimbang berat ni. Nyatakan jisim dalam kilogram buah naga itu. Nyatakan aja, soalan satu markah, tak ada jalan kira. Nyatakan jisim dalam kilogram. Awak kira lah. Kalau ini ada sifar kepada 1 kilogram, ada 10 senggat. Jadi maksudnya kalau sifar di sini, sini adalah sifar puluhan 5. Ini adalah 1, 1/5, 2. Jadi berapa nilai jisim 4 biji mangga? Kalau tengah-tengah ni adalah 2/5, tapi dia belum sampai 2/5. Dia berada pada senggat yang 1 senggat ke atas. Nilainya dalam perpuluhan, nyatakan. Kemudian B, 4B, sebuah kotak berisi 7.83 kilogram buah naga. Ada sebuah kotak, jisimnya 7.83 kilogram buah naga. Kemudian 4 biji naga tadi, 4 biji buah naga tadi dimasukkan ke dalam kotak tu. Hitung jumlah jisim dalam kilogram buah naga dalam kotak tu sekarang. Jadi jumlah, kata kuncinya adalah hitung jumlah. Ini tak ada masalah. Saya rasa kamu boleh menjawabnya. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya untuk kali ini. Saya harap kamu buat, tunjukkan jalan kerja dalam bentuk lazim, kemudian ambil gambar, kemudian hantar pada saya untuk saya semak dan bagi markah TP untuk kamu pada tajuk 7 ni. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.